Assalamualaikum dan salam muhibah. Ini adalah episod terakhir Wacana Akademia dibawakan kepada anda oleh ACAP dan UPM. Kita telah banyak membicarakan tentang kepimpinan, tentang tadbir urus, tentang hala tuju masa depan dan juga Tibet. Dan untuk episod yang terakhir ini, kita memberikan suluhan kepada salah satu sektor yang penting, iaitu berkait dengan pengajian ataupun pendidikan sepanjang hayat. Dan itu antara teras utama yang telah digariskan dalam PPPMPT. Bagaimana dampaknya harus kita bawakan dalam konteks pendidikan tinggi negara. Dan apa kesan akhirnya yang kita harapkan. Bagaimana susul galur pelaksanaannya nanti kami bawakan. Untuk tujuan perbincangan itu, 3 panel dengan kepakaran masing-masing. Ada pihak akreditasinya, ada tokoh akademianya dan mereka yang telah berpengalaman di lapangan melaksanakan sistem pendidikan sepanjang hayat dalam konteks pelaksanaan secara dalam talian. Kita bercakap tentang kepimpinan pembelajaran sepanjang hayat bersama 3 panel. Yang pertama di sebelah kanan saya nak sebut apa ni Prof Tan Sri? Back by popular demand boleh? Back by popular demand. Sebut macam mana? Yalah, sebab antara tetamu favourite saya lah. Selalu saya datang bersama Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali, Presiden Naib Chancellor Open University Malaysia dan juga ahli lembaga penasihat ACAP. Assalamualaikum Prof Tan Sri. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana bersama. Terima kasih kerana diberi peluang. Ya, seperti saya katakan itulah back by popular demand Tan Sri. Really? Okey. Di hadapan saya itu Prof Zita Muhammad Fahmi, Fellow Consultant Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sebab menjemput MQA untuk boleh berkongsi lah. Ya. Perkara yang bila perlu online tu MQA kena banyak bersuara. Kita nak tahu soal akreditasi penilaian. Tentu sekali. Saya rasa ini satu peluang untuk kami juga berkongsi maklumat apa yang MQA buat untuk bantu meningkatkan peluang untuk belajar sepanjang hayat. Baik, terima kasih Prof Zita. Dan di sebelah kiri saya, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UTM, Profesor Dr. Ros Alinda Alia. Assalamualaikum Prof. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tentunya pengalaman UTM dalam melaksanakan ini juga akan kita selongkar nanti ya. Ya, insya-Allah. Okey, dalam mengapa penegasan ini? Kalau boleh saya mula dengan Prof Tan Sri tu dulu. Penegasan diberikan semula kepada pendidikan sepanjang hayat dalam konteks online pula itu. Mungkin nasihat. Rasa saya pembelajaran sepanjang hayat ni dah lama dimulakan, tinggal lagi tidak diberi fokus. Kalau kita ingat dulu masa kita kecil-kecil ada sekolah malam. Ada adabi gaya pos. Macam-macam ada. Itu part. Tapi yang kita lihat sekarang lebih fokus. Di mana semenjak saya fikir 20 tahun, 15 tahun yang lepas lebih banyak cara-cara kaedah baru untuk menyampaikan program-program seperti ini. Tapi kita harus ingat yang ini adalah sebahagian besarnya untuk mereka yang sedang bekerja. Sebab itu program-program yang dibuat oleh institusi pendidikan tinggi adalah part time. Separuh masa untuk mereka yang bekerja. Sebab itu program pembelajaran sepanjang hayat ni saya fikir berterusan. Kalau contoh di OUM, kita ada pelajar sekarang 82 tahun yang mengambil program diploma dengan kita. Itu contoh. Tapi kalau kita bandingkan dengan universiti biasa, universiti sepenuh masa, profil pelajar-pelajar kita memang orang kerja dan lebih berumur lah. Kalau saya fikir dari segi pembelajaran sepanjang hayat seluruh dunia, kebanyakannya average umur 35, 36. Itu yang maknanya dah kerja, lepas tu belajar. Betul. Prof Tan Sri menyebutkan tadi ada pengalaman Open University, pelajar 80 tahun. Jadi, adakah itu petunjuk bahawa trend sebenarnya sedang berkembang, apresiasi ataupun kepentingan sistem ataupun pembelajaran sepanjang hayat ini? Ada singkatan dia PSH kan, pendidikan sepanjang hayat. Jadi kita mungkin menggunakan akronim itu. Adakah itu trendnya sekarang ini? Mungkin Prof Zita. Saya rasa trend itu memang jelas. Mungkin disebabkan oleh beberapa faktor. Perkembangan lifelong learning di Malaysia ini dah mula lama. Dengan adanya pelbagai jenis institusi, program dan sebagainya. Kata orang makin lama makin ramai untuk ingin belajar. Kalau Tan Sri punya pengalaman ada pelajar umur 82 tahun, pengalaman saya masa jadi dekan di Fakulti Undang-Undang, saya mempunyai seorang pelajar yang berumur 63 tahun datang balik belajar undang-undang nak jadi professional lawyer. Itu degree? Part-time student. It's a degree program. Jadi
tiap-tiap orang keinginan untuk belajar semula mempunyai beberapa faktor yang motivate dia. Mungkin orang muda dia nak dapat kerjaya baru, nak tambah pengalaman, tetapi untuk yang senior rakyat kita mungkin mendapat peluang untuk masa ni dah boleh belajar, masa ni lah saya boleh belajar benda-benda baru. Saya rasa sekarang peluangnya luas, jenis program banyak, pilihannya, sistemnya ada. Saya rasa itu trend yang bagus. So that kita pun boleh terus meningkatkan pembelajaran. MPA ada satu slogan yang kita gunakan. Dia kata learning never stops. Sepanjang hayat kita, daripada kita bayi sehingga kita tak ada di dunia ni, pembelajaran berterusan. Saya rasa itu moto yang MPA pegang. Kalau saya tambah daripada apa yang Prof beritahu tadi, Prof Zita, trend ni kalau kita tengok contoh OUM saja, sebab OUM merupakan institusi yang awal yang terlibat dalam kita kata ODL, Open and Distance Learning. Jadi operasi kita mula mengambil pelajar 2001, dah 14 tahun. Dalam sistem kita sudah 150,000 pelajar. Dan 57,000 sudah graduate. Jadi ini mencerminkan bahawa memang berkembang dengan cergas, dan kita ada juga program-program jarak jauh yang dikelolakan oleh UTM, UPM, UKM dan sebagainya. Jadi kalau kita kumpulkan semua, yang saya tahulah, mungkin figure ni saya rasa antara 40-50 ribu sekarang. OUM sekarang ada 30,000 pelajar. So campur sini, campur sana. Itu semua ODL, tidak ada yang campus semua bound? part-time. Semua part-time. Dan tadi saudara katakan ada e-learning dan sebagainya. Ini kita mungkin boleh bincang kemudian. Mungkin Prof boleh jelaskan tentang UTM punya peranan kan. Jadi saya fikir e-learning tu adalah satu kaedah yang memperluaskan lagi peluang kepada mereka yang ingin belajar. Tak kira umur. Bila-bila masa. Itu yang macam di mana-mana saja. Di mana-mana saja. Itu dari segi trendnya. Tetapi saya ingin dengar juga, mungkin Prof Rose boleh menelaah naskah PPP-MPT itu. Apa yang dibicarakan, bagaimana ia diletakkan dalam konteks PPP-MPT itu. Sebenarnya hasrat dalam PPP-MPT kita mahu meningkatkan penglibatan, kita kata pendemokrasian pendidikan. Jadi kita mahu meningkatkan akses kepada pendidikan tinggi, dan cara terbaik dicapai melalui lonjakan ketiga ini iaitu pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita mahu bahawa pendidikan itu tidak terhad hanya kepada mereka yang berdaftar di universiti ataupun secara rasmi, secara formal. Jadi kita mahu perluaskan penglibatan rakyat kita, masyarakat kita melalui pembelajaran sepanjang hayat supaya mereka akan masuk kepada pendidikan formal. Kalau kita lihat daripada perangkaan statistik daripada tahun 2009, pada masa itu kalau kita lihat 22% sahaja enrolment pelajar dalam pembelajaran sepanjang hayat berbanding dengan sepenuh masa. Tetapi dalam masa 5 tahun saja ia telah menjadi 45%. So bayangkan, artinya minat untuk belajar. Ini lokal ya? Ini memang data yang telah kita kutip. So kalau kita lihat enrolment dalam sepenuh masa 1.08 juta. Tetapi enrolment dalam pembelajaran sepanjang hayat adalah 483,000. So itu yang kita maksudkan 45%. So kita lihat masyarakat memang minat untuk belajar. Dan penggunaan gadget, penggunaan social media, penggunaan pelbagai teknologi yang ada yang membantu proses pembelajaran itu, membantu meningkatkan minat rakyat kita untuk belajar. Yang itu yang kita mahukan, supaya menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang menjadi misi semua rakyat kita. Sementara kita berbangga dengan peningkatan yang dramatik itu, saya ingin mendapat gambaran daripada Profesor bertiga secara berbanding, mungkin negara maju bagaimana, how do we fare, bagaimana trend ini kita letakkan bersebelahan dengan trend di negara maju. Kerana saya selalu mengungkapkan, if you want to be professional, play with the professional.
professionals. Jadi dalam hal pendidikan ini saya suka membandingkan dengan kalau dari segi pembelajaran sepanjang hayat, negara maju dia dah mula dengan angka yang lebih tinggi. Dia 50%, 55%, 60% pelajar-pelajar lepas satu sekolah terus masuk universiti. Di Malaysia mungkin 35%, 36% sekarang. Kalau 10 tahun dulu mungkin 25%. Jadi negara maju dia dah ke hadapan dari segi pendidikan tinggi. Jadi dia punya penduduk pekerja sudah mencapai tahap yang tinggi. Jadi kalau kita bandingkan dari segi pembelajaran sepanjang hayat, caranya lain. Dia pun ada juga. Tapi dia tidak memberi fokus seperti yang berlaku di negara kita ataupun negara-negara membangun yang lain. Macam contoh yang kita lihat jiran kita, Universitas Terbuka Indonesia. Sebab Indonesia besar. Dia ada 600,000 pelajar. Itu sebab dia besar. Dan dia pun memberi fokus kepada Universitas Terbuka Indonesia untuk mengelolakan program-program pembelajaran sepanjang hayat. Prof Tan Sri, itu adakah pendidikan sepanjang hayat ataupun dibuat secara dalam talian? Apakah ada di... Tak ada, dia ada sebenarnya beberapa kaedah. Dari segi negara kita, dari segi pelajar-pelajar kita, dia tidak ingin, banyak negara pun begitu, terutama negara-negara sedang membangun. Dia tidak ingin 100% online. Apa yang kita buat, dan saya fikir yang program-program jarak jauh yang lain, dia blended, ada campur face to face, e-learning dengan modul. Jadi apa yang kita harus buat, kita perbaiki. Saya fikir mutu kita menyampaikan penting. Dan pelajar di negara kita, dan saya kira di negara-negara jiran kita pun begitu. Dia nak face to face, dia nak tengok pencara, nak tengok profesor. Tinggal lagi kita kena buat satu acuan yang sesuai. Kita tak boleh full time. Seperti full time pelajar sampai tiap minggu 3 jam, 4 jam kuliah. Kita mungkin kurang, mungkin dalam sebulan tu 2 kali atau 3 kali terpulang pada program. Tapi yang menambah baik program-program ini ialah modul yang kita buat. Modul yang kita beri student. Tiap-tiap kursus mesti ada modul. Dia baca, dia datang kelas, tutorial, dia boleh berinteraksi sama profesor. E-learningnya, dia berinteraksi sama profesor dia, dia boleh tanya, profesor dia kena jawab. Atau tutornya kena jawab. Dan dia juga ada forum bersama rakan-rakan satu kelas yang mengambil kursus dia. Jadi kalau kita nak kata virtual seperti negara maju, kita rasa belum tiba masanya. Belum masa tak ada. Di sini blended. Masih lagi blended. Masih. Bila bercakap soal modul ini, saya rasa seketika nanti saya akan memperdalamkan lagi. Banyak lagi nanti ada MOOC pula sekarang ini sudah bicarakan. Itu panjang ceritanya. Tapi saya ingin memahami dulu trend ini dari segi profilnya. Prof Rus menyebutkan soal internet. Prof Zita menyebutkan soal variasi yang diberikan, yang ditawarkan itu. Faktor-faktor juga Tan Sri menyebutkan soal mereka yang sudah bekerja, melihat peluang, justru ada 60 tahun, 80 tahun. Profilnya mungkin Prof Rus boleh bagikan gambaran saya. Kalau kita pernah membuat kajian, mereka yang mungkin cenderung untuk sambung pengajian ini, siapa? Dia sebenarnya kalau kita lihat institusi pendidikan kita memang menawarkan pelbagai bentuk ataupun memainkan peranan yang berbeza dalam menawarkan pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kalau kita lihat enrolment yang terbesar adalah college community. So kalau kita sebut tentang college community, dia merupakan mereka yang memang bekerja, dia semi-skilled workforce yang ingin meningkatkan kemahiran mereka. Dan kemudian golongan bekerja akan pergi kepada open distance learning. So kalau kita lihat dari segi peratusnya, college community tadi yang paling tinggi iaitu 57%.
7%. Open distance learning adalah 14%. Dan di universiti pula kita ada apa yang kita panggil program eksekutif. Dan itu adalah lebih kurang 14%. Jadi setiap institusi ini mempunyai segmen pasaran yang berbeza. Jadi mungkin yang di universiti lebih di peringkat tinggi. Mungkin mereka yang telah pun bekerja sebagai pegawai atau eksekutif ingin meningkatkan lagi pada peringkat pasca siswazah contohnya. Jadi yang pentingnya pada setiap segmen masyarakat, setiap kategori masyarakat ada kita sediakan di institusi pendidikan tinggi kita mekanisme untuk mereka meningkatkan ilmu supaya rata-rata kita tidak mahu lagi perkataan yang kita kata ivory tower. Universiti itu hanya khusus untuk mereka yang mempunyai formal qualification. Instead kita nak semua orang di tepi jalan, semua orang mempunyai ilmu dan dia mempunyai evidence yang menunjukkan usahanya meningkatkan ilmu dalam pelbagai cara. Ini kali kedua dalam 5 episod. Ini episod terakhir Wacana Akademia. Kali kedua kritik terhadap idea ivory tower itu timbul sekali lagi. Peranan MQA ni nampaknya kerana kita ada peringkat lebih rendah college community. Bagaimana memposisikan MQA dalam pendidikan sepanjang hayat? Saya rasa betul Prof cakap bahawa setiap level, setiap jenis lapisan masyarakat mempunyai peluang untuk memilih mengikut kemampuannya level program yang dia nak dan saya rasa peranan MQA di sini kita mempunyai apa kita panggil kerangka kelakkan Malaysia. Dan kerangka itu mempunyai tahap-tahap kelakkan jangkaan hasil pembelajaran yang kita perlukan. Kita menggunakan instrumen kerangka itu untuk memberi laluan kepada pelajar sama ada untuk masuk, untuk pathway ke peringkat yang lebih tinggi, dia nak tukar daripada skill sector nak masuk kepada akademik. Framework kerangka tersebut yang banyak membantu kita dan saya kira di sini peranan MQA ialah untuk menyediakan di bawah dia dulu ada satu blueprint, dia pakai blueprint of PSH untuk kita laksanakan dan peranan yang diberi kepada MQA ialah sebagai badan yang menilai kualiti pengalaman pekerjaan pembelajaran yang terdahulu. Di mana seseorang yang tidak mempunyai kelakkan formal, dia tak ada SPM, jangan kata SPM pun tak ada, PMR pun kadang-kadang tak ada, yang boleh ada laluan dia untuk masuk ke higher education. Di sini MQA menyediakan perkhidmatan dan untuk menilai. Katalah saya saya habis tingkatan 3, saya bekerja biasa, saya nak meningkat buat diploma misalnya. Dia ada satu sistem penilaian yang mana dia kena buat portfolio pengalaman kerjanya yang akan dinilai. Dia ada satu penilaian kita buat dari segi kemampuan bahasa, matematiknya untuk melihat tahap pengalaman yang dia dah kumpul ni boleh membawa dia membuat diploma atau tidak. Dia macam seolah-olah menggantikan SPM. Dia tidak lagi rigid. Tak. Ini laluan kita panggil laluan alternatif. Open system. Very open system yang mana sebenarnya kita tak tanya kelakkan formal sampai peringkat bachelor. Tapi bila dia nak buat master dengan PhD ni kita dah mula tanya. Perlu ada diploma, perlu ada atau STPM dan berumur 30 dan kita ada sistem-sistem penilaiannya untuk melihat sama ada dia bersedia atau tidak untuk membuat peringkat sarjana. Tapi bila sampai batch kedoktoran dia perlu masih lagi ada sekurang-kurangnya. Tapi tahap yang bawah amat terbuka. Lebih terbuka daripada Open U daripada dulu. So tapi kita rasa saya tambah saya fikir Prof Rita sedang memikirkan MQA bagaimana kita boleh orang kata free for all. Sebab kalau di UK yang saya tahu nak masuk Open University UK dia 16 tahun saja. Tak kira dia tak 16 tahun kita ada pengalaman. Anyone above 16. Jadi saya rasa apa yang penting ialah kita mungkin letak 18 atau 17, 20 tak kira lah. Tak payah ni semua profile ni. Dia masuk dalam masa semester pertama, kedua, dia boleh adjust. Dan di OUM sebagai contoh, yang masuk open entry macam Prof Rita kata,
dah 20%. Dan performance dia orang sama dengan yang tak ada bezanya antara mereka dia ikut. dah jadi pelajar matang. So kematangan dia sebenarnya membantu dia belajar. Saya rasa di macam di UK dia ada mempunyai satu lagi kaedah untuk menyediakan mereka yang tidak ada kemampuan akademik untuk dia panggil program access. Okey. Baik, kita akan perdalamkan lagi bersama Prof Zita sejurus selepas kita berehat seketika. Program access ini bagaimana ia dilaksanakan di negara lain dan bagaimana ia akan diperkenalkan dalam konteks kerangka negara kita. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika. Anda sedang menyaksikan Wacana Akademia dibawakan kepada anda oleh ACAP dan UPM, dan fokus yang kita bicarakan kali ini adalah kepimpinan pembelajaran sepanjang hayat. Pembelajaran sepanjang hayat atau singkatannya PSH adalah antara teras yang diberikan penegasan dalam PPPMPT, dan tiga panelis yang kami bawakan, Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali di hadapan saya, Profesor Zita Muhammad Fahmi dan juga Profesor Dr. Ros Alinda Alias bercakap tentang ini. Tadi saya kita berehat seketika bercakap soal program akses. Disebabkan oleh tidak ada lagi struktur, tidak rigid, ya, maknanya terbuka, open. Pada peringkat 16 tahun pun di UK boleh masuk ke Open University. Bagaimana pelaksanaan program akses ini, Prof Zita? Program ni bagi mereka yang tak mempunyai kelayakan formal tadi untuk masuk, ya, dia menyediakan satu program. Ada college-college yang menyediakan program yang dipantau oleh Badan Jaminan Kualiti di sana untuk menyediakan pelajar supaya dia bersedia dari segi akademiknya untuk sambung. Ya. Jadi pelajar-pelajar yang saya rasa di OUM pun ada, bila dia buat ujian dia tidak cukuplah memenuhi keperluan untuk dia bersedia belajar. Ada program-program yang disediakan untuk dia mantapkan macam subjek matematik, bahasa, pemikiran, supaya student itu tidak gagal bila dia masuk. Saya rasa perkara-perkara itu amat penting untuk kita nasihat pelajar, kaunsil pelajar dan menyediakan program-program sedemikian supaya dia memang boleh terus meningkat. Saya itu kita pernah buat sebegitu dalam konteks di OUM. Saya tambah apa yang Prof Zita kata memang betul. Jadi apa yang berlaku bagi pelajar-pelajar yang kita kata open entry tadi, lebih longgar sikit kemasukan dia, tanpa academic qualification, ialah semester pertama kita kena jaga dia sikit. Macam Prof Zita kata, jaga dia. Misalnya contohlah bagaimana dia nak masuk dalam kita punya learning management system, masuk e-learning. Jadi kita perhatikan, kalau kita beri fokus kepada mereka, keciciran akan menjadi rendah. Berapa peratus keciciran? Kalau OUM saya bukan nak angkat bakul lah orang kata. OUM is among the best in the world. Tanya Prof Zita. Only keciciran 8%. Maknanya 92% kita punya pelajar akan terus. Dan pada kita alhamdulillah. Jadi first semester mesti jaga betul-betul. Kita ingatkan tutor. You must take care. Budak-budak ni, pelajar ni. Kadang-kadang bukan budak-budak, orang tua lah. Jadi dia tengok komputer pun dia takut. Jadi bagaimana kita nak, Prof, bagaimana kita nak sesuaikan dia dalam keadaan belajar. Jadi ini pada saya penting. Sebab itu kalau kita lihat, universiti-universiti ni bagus. Kita compete. Kita bertanding supaya kita menyediakan program-program yang bagus. Itu rasa saya penting. Quality. Tapi saya nak juga menyentuh tentang, saya fikir yang penting dinyatakan kedua Prof tadi, ialah kesedaran rakyat kita untuk belajar. Itu rasa saya masih kurang lagi. Itu yang sebenarnya kesedaran. Yang kita nak cuba tingkatkan. Maafkan sebelum saya memberi ruang kepada Prof, saya melihat dalam kita mengkomunikasikan, kita memasarkan PSH ini. PSH itu banyak cabarannya, termasuk PPPMPT sendiri. Ada waktunya ia dilihat sebagai menggantikan PSPTN. Cuma saya belajar bahawa ia merupakan building block di dalam PSPTN. Ia bukan tentang dasar, tetapi ia tentang mempromosikannya. Itu cabaran yang masyarakat tu, Prof. Ya, betul. Memang that's why kita lihat dalam strategi kita yang pertama adalah mempromosikan. Baru kita boleh pergi kepada strategi seterusnya, iaitu membudayakan. Dan kita tadi sebut tentang pelajar. Tetapi saya rasa satu pihak yang perlu kita yakinkan adalah majikan. Sebab
pekerja tidak akan dapat meluangkan masa untuk meningkatkan pengetahuan kalau majikannya tidak memberi penekanan kepada ilmu, tidak memberi penekanan kepada peningkatan kemahiran. Malah kita harapkan industri juga akan memainkan peranan yang penting dalam menyediakan latihan-latihan, program-program yang boleh meningkatkan kemahiran dan pengetahuan pekerja mereka. So itu sebabnya antara strategi yang kita buat di Universiti Awam 5 tahun yang lepas, kita telah perkenalkan ini sebab kita kata dia semua peringkat kan, daripada paling rendah sehingga paling tinggi. Jadi kita cuba tangani pembelajaran sepanjang hayat di peringkat paling tinggi, iaitu kedoktoran. Kita perkenalkan apa yang kita panggil sebagai industrial PhD. Di mana konsep industrial PhD ini adalah pekerja di industri, di syarikat, tetapi boleh mendapat ijazah PhD dengan membuat penyelidikan di tempat kerjanya. Dan ini memerlukan sokongan majikannya untuk menyediakan prasarananya, menyediakan makmal dan apa yang diperlukan untuk kajian itu dilaksanakan. Dan begitu juga kalau kita lihat paling rendah, even kalau kita kata peningkatan dalam kemahiran TVET contohnya. So syarikat-syarikat juga perlu galakkan semua pekerjanya. Dalam kajian kita buat TVET dalam 2 tahun ni, kita melihat ada satu term dia panggil articulation. Laluan-laluan untuk mereka daripada latar belakang yang berbeza yang nak masuk balik. Banyaknya bekerja di SMEs. Dalam kajian kita dapati kalau kita nak tengok promotion kita cukup tak cukup, saya rasa kita juga nak tengok sistem kita menyokong tak mereka balik untuk belajar. Seperti soal mereka bekerja, mereka ada financial commitment, mereka ada tanggungjawab keluarga. Kemudian dia antara nak belajar tak nak belajar, dia kena ada buat pengorbanan along the way. Saya rasa kita kena lihat baliklah. Macam mana kita boleh galakkan mereka balik. Untuk kita kepada majikan, kami tanya majikan, dia kata kalau kita benarkan mereka belajar, siapa nak buat kerja? Memerlukan insentif kepada majikan juga. Insentif kepada majikan harus didasarkan mungkin dalam pembahasan bajet. Itu salah satu kita rasa itu satu perlu ditekankan. Sebab dia kata kalau dia dah belajar, mungkin dia dapat bachelor, dia mungkin pergi kerja tempat lain pula. Majikan jadi gemetar. Siapa yang berani? Jadi kita kena tengok ekosistem dia, macam mana nak galak pekerja ni balik untuk meningkatkan kelayakan dia, kemahiran dan menyumbang kepada syarikat. Saya rasa tempat untuk dia sambung banyak. Open U sebenarnya ialah salah satu sahutan cabaran lifelong learning. Tahun berapa? 2001. Dah lama. Tapi kita pula nak tengok yang nak datang apa puncanya, sebabnya, motivasinya, majikannya bagaimana, sistem sokongannya bagaimana. Sebab kalau tidak, kececeran Tan Sri boleh menjadi satu isu yang tidak. In fact, kalau ada kececeran, Prof cakap tadi, kalau negeri lain, saya banyak rakan-rakan yang ODL ni, di negara China, di India, Indonesia, 30-40% memang cicir. Jadi macam kita perhatikan, saya tak cakap mana negeri, contohnya orang dewasa ni dia dapat kad. Saya pelajar universiti, cukup lah. Dia round tu lah dia gunakan kad tu. Tapi dia tak belajar lagi pun. Tapi yang penting macam Prof Ros pencakap tadi, ialah kesedaran bukan saja pelajar tu ingin belajar, ingin menuntut ilmu, tetapi majikan, masyarakat. Jadi macam Prof Rita kata, kita cuba sampai ke mana-mana pun. Kalau saya boleh sebut contoh OUM, saya fikir universiti lain pun saya tak tahu detailnya. Kita misalnya orang bersara, kita bagi diskaun. Orang yang OKU kita bagi diskaun. Banduan pun kita bagi. Kita ada banduan bagi free. Belajar. Jadi ini semua cara yang memperluaskan, demokrasikan pendidikan. Jadi yang saya tegaskan selalu, kesedaran, keduanya quality. Quality penyampaian.
tutor kita ni kadang-kadang daripada universiti biasa. Saya pun dulu universiti biasa. Tapi nak mengajar, dia punya student ni variety. Daripada yang 17, 18 hingga ke 80. Konsep mereka belajar berbeza. Jadi kita kena bela selalu. Kadang-kadang orang tua-tua ni banyak budak-budak juga. Kena bimbing all the time. Tapi Prof menyebutkan tadi mereka yang masuk melalui kaedah yang terbuka ini akan tiba ke tahap apabila pencapaian mereka itu sebenarnya sama, tidak beza ya dengan mereka yang mungkin mengikut struktur kalau akademik. Kita jaga betul-betul, yes. Boleh. Maknanya macam saya kata tadi, yang tidak ada qualification yang seperti pelajar-pelajar lain. Kalau kita jaga dia, first semester penting. Kita ajar dia melalui e-learning. Dia lebih tekun. Sebab dia tahu dulu dia peluang mungkin tak ada. Kini telah diberikan masa peluang. dia lebih muda. Jadi dia kekuatan dia untuk belajar lebih kuat. Sorry, saya cuma nak cakap, saya antara yang Tan Sri sebut dan tenaga pengajarnya, modulnya, sistem penilaian. Ini adalah perkara-perkara yang MQA akan tengok. E-learning. E-learningnya, sistem sokongannya, dia ada konsep-konsep learning center di merata Malaysia. Ini semua dia menjadikan satu ekosistem yang sebenarnya menyokong pelajar itu untuk belajar. Sebab sistemnya yang mantap. Apa cabarannya di dalam akreditasi, di dalam menentukan nilai? Yang kami saya rasa yang pentingnya yang antara kami tekankan ialah yang tenaga pengajar dia kan ada dua jenis. Satu subjek specialist dia. Kedua tutor dia. Sebab mengajar orang yang belajar melalui sistem online ni beza daripada full time student. Kemudian dia punya sistem penilaian. Kadang-kadang orang tanya saya, macam mana MQA boleh jamin studentnya sebenarnya duduk ya. Jadi adalah banyak cabaran sistem bagaimana kita nak pastikan hasil pelajar tu hujungnya bila dia dapat degree sama kualiti dengan student yang full time. Itu kita kena kita akan audit sistem dia untuk melihat di mana ada kepincangan dan kelemahan yang kita akan bagi tahu. Ini kena betul. Audit sistem sedang dilakukan untuk semua program macam example OpenU memang kami akan federal kita, dan kita ada laporan yang boleh nanti kita kongsikan. Ada OUM. Semua universiti merasa tertekan dengan MQA. Tapi standard bearer. Boleh saya menjelah. Prof, saya menjelah sikit. Kalau kita sekarang cerita pasal pengangguran di antara graduan. Pelajar-pelajar ODL ni, OUM ke lain-lain, dia tak ada masalah. Pertamanya dia dah kerja. Sebab dia dah memang bekerja. Tapi yang pentingnya macam guru-guru di kementerian naik pangkat, naik gaji. So itu yang kita harus maklum kepada majikan. Training tu penting. Peningkatan ilmu. Jadi dia punya pengalaman kerja tidak hilang. Tapi pengangguran pelajar full time lebih tinggi kerana masalah besar enrollment ke dalam bidang pekerjaan lebih sukar ya berbandingkan mereka yang telah banyak faktor yang menyebabkannya lah. Kadang-kadang kita susah nak sebenarnya kata betul. Dia satu kumpulan faktor yang perlu kadang-kadang kita tengok satu-satu bagaimana dia berkait dan membawa pada keadaan itu. Tapi saya rasa itulah kerja MQA yang perlu melihat setakat mana yang sistem kita ada untuk mampu untuk menilai sama ada sistem tu satu sistem yang sustainable, satu sistem yang berkesan. Tapi saya rasa ujung pangkalnya tanggungjawab adalah balik pada universiti. Sebab itu tanggungjawab dia kepada pelajar. Saya ada soalan susulan nanti kepada Prof Zita. Tapi soal dasar-dasar tadi yang mendukung industri seperkara pendanaan, pembiayaan perkara apakah yang berada di dalam template PPPMPT ni untuk mendukung PSH ni, dasar-dasar, sokongan dasar. So kalau kita seperti yang saya sebutkan tadi, contohnya kalau macam industrial PhD, so memang telah pada tahun 2011 sehingga 2015 kerajaan telah menyediakan peruntukan 50,000 bagi pelajar untuk mendaftar bagi industrial PhD. Jadi kita nampak kejayaan inisiatif ini dan memang enrollment dari segi knowledge workers dan dalam industri dalam program kedoktoran telah meningkat dengan banyak kerana peruntukan itu.
baru. Dan industri sebelum ni kita ada masalah dari segi meyakinkan industri untuk bersama-sama dengan kita dalam melaksanakan kajian dan penyelidikan. Dan setelah 5 tahun kita laksanakan program industrial PhD ni, industri baik yang syarikat besar ataupun syarikat kecil telah nampak bahawa kajian dan penyelidikan yang dibuat oleh pekerja mereka memang memanfaatkan syarikat dan industri. Sama juga, so oleh itu kita nampak, oh inilah the way forward, di mana kita perlu sediakan peruntukan-peruntukan khas untuk membolehkan, kita kata, setiap lapisan masyarakat tadi untuk mampu meningkatkan pengetahuannya, mampu untuk mendaftar di OUM, mampu untuk mendaftar di semua peringkat lah, di universiti, di college community, pusat-pusat kemahiran, bahkan di syarikat mereka, di tempat mereka, even the neighborhood center pun boleh jadi pusat pembelajaran. Jadi pendanaan, peruntukan bagi setiap skema ini perlu disediakan oleh kerajaan, dan kita tak mahu dia datang dan ambil begitu saja just to get that paper. Kita mahu kalau boleh dia jadi cumulative. So di situ yang kita nampak peranan MQA di situ, bahawa dengan articulation, membolehkan articulation, apa-apa kursus ilmu yang telah dia garap melalui pelbagai kaedah tu will count towards something. Dengan mekanisme APEL, penilaian the learning outcomes, di situlah sebenarnya boleh nampak berkesan ataupun tidak pembelajaran yang telah dibuat. Dan I think saya rasa kita akan membincangkan tentang pembelajaran dalam talian. Beberapa kali Tan Sri pun sebut mekanisme yang terbaik adalah dengan menggunakan teknologi komunikasi. Saya rasa kita tak ada kita mesti menghadapi bahawa teknologi sekarang telah mengubahkan cara pembelajaran. Dia cakap boleh belajar atas talian telefon, di mana-mana dia duduk, dia dengan iPad, dengan apa dia boleh belajar. Saya rasa itu cabaran pada sistem pendidikan tinggi sekarang. Sebab saya rasa kita perlu menyesuaikan sistem kita dengan pelajar hari ini, perkembangan semasa pelajar hari ini. Sebab dia tak macam dulu, dia nak duduk dekat lagi library, duduk dia depan dengan duduk dekat rumah, dia buka laptop, dia boleh tengok dah dia benda nak belajar. Saya rasa jadi pemikiran kita, gaya kita, sistem kita pun kena disesuaikan. Bercakap soal modular ni, MOOC sudah menjadi trend, MOOC, Massive Online Open Course, dan itu juga telah di-emulate, dimasukkan sebagai antara trust. Bagaimana pelaksanaannya ini nanti, Prof? So sebenarnya pada tahun lepas, walaupun kita baru perkenalkan inisiatif Massive Open Online Course ini, Kementerian Pendidikan Malaysia telah dapat berjaya menghasilkan 4 modul MOOC yang telah pun diletakkan. Kalau kita Google MOOC Malaysia, maka akan keluarlah 4 modul ini. Jadi 4 modul itu adalah meliputi daripada paling teknikal, kita kata ICT competency, kepada generik, contohnya entrepreneurship, entrepreneurial, kepada tamadun Islam dan ketamadunan. Juga merupakan salah satu topik. Dan satu lagi topik, let me check my empat topik yang telah dibangunkan. So yang telah dibangunkan oleh universiti kita, kesepaduan dan kehubungan etnik. Because kita Malaysia multiracial, kita ada pelbagai kaum, so ethnic relations is an important course. Yang kita cuba bangunkan adalah, sebab bila kita kata MOOC, artinya dia dibuka kepada seluruh dunia. Kita tak mahu buat MOOC yang semua orang pun ada hasilkan. Jadi kita cuba cari apakah kursus yang negara lain tak boleh hasilkan, yang kita mempunyai distinctive advantage. So daripada situlah kita kenal pasti 4 subjek tu. Dan sekarang setiap universiti mulai tahun 2015 ini telah diminta oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk membangunkan 4 MOOC masing-masing. So kalau kita ada 20 universiti, kalau tercapai 80 MOOC akan siap. Walaupun OUM rasa saya kita ada keupayaan, tapi kita kena betul-betul tengok adakah apa gunanya untuk pelajar. Sebab pelajar dia akhirnya dia nak certification. Ada value lah ya. Ada value. Jadi kalau MOOC yang dibuat sekarang di Malaysia lah oleh universiti macam Prof kata, saya fikir just macam digital library je. Ambil lepas tu baca, that's it. Dia tak ada ending. Jadi kita di OUM, kita rasa ni tak penting pada kita.
apa yang penting kita ada 30,000 pelajar, yang itu yang patut kita. Sebab dia nak, at the end of the day, dia nak dapat diploma, nak dapat degree lah. So, saya tak setuju MOOC ni. Tapi, Tan Sri, maaf saya mencelah. Soalan saya, sebab sebenarnya satu lagi tujuan MOOC adalah untuk global branding bagi education Malaysia. Itu yang saya ingin tanyakan. Kerana saya tahu kita ada beberapa 5 atau 6 sektor yang sebenarnya kita menjadi trendsetter, opinion leader dalam beberapa hal di dunia. Islamic banking, Islamic finance, halal misalnya. Bahkan Felda is the biggest plantation in the world. Tetapi kita tidak punya write-up, kita tidak ada modulnya yang boleh kita MOOC-kan. Ataupun tidak ada takersnya, tidak ada caretakers. Itu sebenarnya, it's all there in the library. Digital library. Ia tidak boleh dimodulkan untuk menjadi sebuah itu, Okey, kita akan perdebatkan lagi MOOC tidak MOOC-nya selepas kita berehat seketika. Wacana Akademia bersama 3 panel, kita memperdebatkan sebelum berehat tadi soal relevan tidak relevan, mana hala 7 MOOC yang telah mula kita bicarakan. Prof Tan Sri ingin menambah dalam hal ini. Saya macam ni, saya tak kira lah MOOC ke tak MOOC ke. Yang pentingnya kualiti. Kualiti yang kita bagi pada pelajar. Jadi itu yang penting. Kalau kita tak fokus, sebab itu student kita yang keluar sekarang, kita tak tahu kualitinya. Jadi ini kena fikir betul-betul. Jadi pelan strategik yang ada sekarang menyebut tentang kualiti pelajar. Jadi pada saya kualiti pelajar bermakna kita punya situasi kampus. Kalau OUM tu dia sebab dia open, jadi dia punya keperluan lain. Tapi kualiti guru-guru kita, pensyarah kita, akademik kita, program yang kita buat sekarang, saya fikir semua nak buat. Misalnya, contoh, MBA. Berpuluh-puluh universiti buat. Tapi Prof merasakan itu oversupply? Bukan oversupply. Quality assurance tidak ada guru yang handal. Yang mengajar. Patut kita kena adjust benda-benda macam ni. Jadi semua universiti saya nak tengok macam-macam dia nak buat. Tapi tidakkah itu diakreditasikan oleh MQA? Mana-mana program yang datang ke MQA untuk diakredit, dia mesti memenuhi piawaian yang kita tetapkan. So if you're running an MBA program, the number of PhD holder dengan industry backing experience amat penting. Dia punya resource center, dia punya sistem penilaian. Kita lihat juga kertas soalan yang dibuat. Kalau dia buat mini TC, kita nak kualiti. Adakah tahap level 7 MQF misalnya. So kita memang dah ada sistem piawaian yang ditetapkan. Yang tu yang kita kata diakreditkan. Tetapi saya rasa kalau balik daripada MOOC ni, dia banyak dia kita dalam situasi yang kita nak share apa Malaysia buat. Open system, sama ada dia dapat kredit atau tak dapat kredit, that's a second issue. Saya rasa itu tak salah, sebab saya rasa itu satu kaedah untuk cepat belajar benda baru. Tetapi untuk kepentingan diri, tetapi untuk dia gunanya untuk mendapat peningkatan yang lain, dia perlulah lebih diawasi lah. Kalau dia ambil existing subject, dia guna, ditukar jadi online, dia ada sistemnya, dia dapat kredit, dia boleh kompon. Saya rasa itu yang dia ada 2 jenis lah yang pentingnya. MOOC hanya satu kaedah ataupun pedagogi pembelajaran. Saya ingin menekankan bukan MOOC-nya, tetapi saya ingin menekankan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Sebenarnya bila kita baru sebut tadi, kini pelajar yang sangat berbeza daripada zaman kita jadi pelajar. So, kita perlu menarik minat pelajar untuk menuntut ilmu. Cara terbaik adalah melalui teknologi. Kita juga perlu tarik minat bukan hanya mereka yang berdaftar di institusi kita. Kita perlu tarik dan tonjolkan Malaysia sebagai education hub. Bukan hanya melalui iklan ataupun pemasaran biasa, tetapi kontennya. Jadi konten yang kita cuba letakkan di alam maya, alam cyber, adalah melalui kaedah MOOC contohnya. Dan konten yang kita sebutkan tadi, Islamic finance, konten yang memang
itulah tempatnya yang kita boleh menyediakan konten ataupun kandungan yang menunjukkan the quality global brand of Malaysian education. Okey. Cuma apa yang Prof Tan Sri sebutkan itu tadi bukan quality output daripada pelajar. Mungkin kita kawal quality proses, tetapi bagaimana komen? Saya pun dah saya berbalik daripada Korea. Memang tekanan at the end of the day, adakah pelajar itu mempunyai kompetensi, knowledge, skill, value yang universiti janjikan. Ya, saya rasa kita punya input dalam universiti baik. Ya, pada amnya baik. Saya rasa sistemnya boleh ditingkatkan sebab pedagogi, kaedah penilaian itu perlu dibaiki. Dan pendedahan kepada learning outcome ni saya rasa kita mungkin tidak mempunyai sejarah yang panjang lah. Kita tak cukup untuk menilai kesan. Sejarah yang panjang sebab kalau kata MQF tu dia baru umurnya 4-5 tahun di dalam sistem kita. Kita hanya boleh tengok kohort yang keluar tahun ini untuk tengok sebenarnya apakah kompetensi yang dimiliki at the end of the day. Saya rasa yang saya rasa UTM pun dah lama tengok benda ni. Kita pun dah buat bincang sebab kalau tumpuan tidak diberi kepada pembelajaran, penilaian, kita nak tengok outcome-nya sukar. Sekarang tengok employability, tengok stressor study, employers feedback, industri punya feedback. So saya rasa ini perubahan yang kita sedang membuat, iaitu membawa masuk banyak industri dalam sistem kita. Sebab industri standard, on the other hand, kita perlu pastikan industri bodies jelas tentang industri standard dengan skill yang dia nak. Kemudian kita kena serapkan dalam program kita. Kita tengok cikgu kita ni mampu untuk mengajar tak? Those kind of requirement. Jadi dia perlu, ini perubahan yang sedang berlaku lah bila nak address holistic entrepreneur. Dan itu yang kita gariskan dalam PPPMPT. Mungkin ada saya perhatikan. Bila saya cakap quality ni, kita kena tengok, make sure pencarah-pencarah kita, profesor-profesor kita, dia doing the right job. Whether they are up to the standard or not. Okay. Saya tak nak cerita lagi lah. Saya tak nak cerita lagi. Tentulah kerana itu susul dalam. Itu cabaran saya rasa yang dihadapi lah. Betul. Sebab bila kita dah buat masuk industri dalam kalau saya boleh cakap, kita banyak universiti, tapi kemampuan untuk mendapat kualiti pencarah yang betul-betul fokus. Ini satu challenge kita. Saya rasa itu peranan yang dimainkan oleh ACAP untuk memastikan bahawa tenaga akademia kita diberikan latihan mengikut apa yang diharapkan oleh negara. Tetapi ACAP mungkin melihat dalam konteks pengajian tinggi, college community yang kita sebutkan ini tadi, itu satu yang di situ sebenarnya kami di Universiti Awam boleh berganding bahu untuk membantu college community bersama-sama untuk meningkatkan proses latihan kepada guru-guru. Saya untuk guru kemahiran, masa saya buat projek dengan TVET ni, because kita memang tak cukup tenaga pencarah yang very highly skilled dalam benda-benda teknologi. So there's a lot of program sekarang ni yang sedang berjalan untuk upgrade mereka dari segi level 3, level 4-nya. Itu mesti dibuat, yang sedang dilakukan. Jadi persediaan ini mesti ada untuk kita dapat lecture. Kita ada subjek macam ni, kita perlu guru, tenaga pengajar yang mempunyai saya rasa persediaan, perancangan dan tindakan pun telah mula diambil. Seperti digariskan dalam blueprint kita. Seperti tadi yang ada perbincangan dengan TVET, ini salah satu area yang betul-betul kita kena bawa masuk pihak industri sebagai rakan kita dalam pembelajaran dan latihan. Tak ada pilihan kita lain. cakap soal PSH, mengubah persepsi di peringkat awal, bagaimana modulnya, pelaksanaan kualitinya. Kita tidak boleh tinggalkan aspek ekosistem keseluruhan yang mendokong, kerana Prof Tan Sri melihat pada ekosistem yang sedia ada ini, sejauh mana kita sebelum ianya dapat diberikan rangsangan penuh. Kita tengok beberapa contoh, misalnya dari segi saya boleh cakap pengalaman OUM sebagai contoh, kalau kita ada center, kita ada pusat pembelajaran di pekan-pekan yang sederhana, kita nampak bilangan meningkat. Jadi dia lihat ini sebagai satu strategi yang baik, sebab dia kerja. Dan kalau nak belajar kena tempat yang dekat. Dan dia boleh gunakan kita punya
komputer, komputer lab dan sebagainya. Tapi yang masalah yang saya hadapi di UUM ialah mendapat tutor-tutor ataupun pensyarah yang betul-betul faham kehendak pelajar-pelajar. Justru timbullah isu kualiti dalam tenaga kerja itu. Stres kualiti. Okey. Baik. Maknanya kita fokus buat betul-betul kualiti. Okey. Itulah cabaran yang harus kita tangani. Namun kita sudah pun bermula dengan langkah yang benar dengan adanya PPPMPT itu dan kita harapkan ia akan mula memberikan bekas dalam building blok pelaksanaannya untuk tahun-tahun yang mendatang. Saya ucapkan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Anwar Ali, Profesor Zita Muhammad Fahmi dan juga Profesor Dr. Ros Alinda kerana bersama. Dan ini adalah merupakan episod khatimah Wacana Akademia. Kita dah kalau boleh sambung lagi banyak lagi yang sebab kelihatannya ke semua episod tu kita tidak boleh kita tidak boleh meletakkan apa building blocknya, pelaksanaannya ada satu perkara yang berbeza. The devil is in the details, Prof. Ya. Baik, terima kasih kepada semua panelis saya dan juga terima kasih kepada PPS Persatuan Perpustakaan Awam Tunku Uda, Raja Tunku Uda kerana memberikan ruang ini untuk kami berwacana selama 5 episod. Kita jumpa lagi dalam kesempatan lain insya-Allah. Assalamualaikum dan salam muhibah.